Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada esok pertama Moodcast, satu podcast yang cerita tentang psikologi dan masalah mental semasa, insyaAllah. Saya Junaidi, bersama saya Prof. Madya Dr. Aizah Osman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sebelum kita bincang tajuk hari ini, iaitu tajuk anxiety, boleh tak Prof kenalkan sikit diri Prof untuk viewer kita yang baru join? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azizah Osman, pensyarah dan Profesor Madya, Clinical Psychologist di Jabatan Pediatrik Hospital Universiti Sains Malaysia. Dan saya dalam bertugas hampir 14 tahun dan saya punya niche area adalah Clinical Psychology. Boleh Prof cerita sikit Prof, apa dia clinical psychology tu? Okey. Clinical psychology adalah satu bidang dalam psikologi, bidang yang mengkaji manusia, particularly mengkaji human mind, pemikiran manusia dan tingkah laku manusia. Okay. Dan bila kita cakap tentang child psychology, kita menjurus kepada satu population lah yang khas, iaitu kanak-kanak, ibu bapa dan mungkin guru-guru yang berkait dengan kanak-kanak. So orang biasa confused dan tertukar psikologis, psikiatris dan kaunselor. So apa beza dia Prof? Okey. Mungkin ya ada sedikit perbezaan antara tiga bidang ini, tapi mungkin kalau saya boleh sebutkan perbezaan antara ketiga-tiganya, kalau bukan psikologis, clinical psychology, clinical psychology, counselor dan psikiatris, semua ketiga-tiga ini biasanya dia punya klien adalah pesakit yang mempunyai masalah psikologi lah, ataupun masalah kesihatan mental. Okay? Jadi kami berkongsi klien yang sama. Okay? Itu persamaan. Perbezaannya adalah psikiatris adalah medical doctor dan mereka biasanya merawat menggunakan ubat-ubatan. Okay? Clinical psychologist bukan medical doctor dan rawatan tidak melibatkan ubat-ubatan tetapi psikoterapi. Kaunselor juga merawat ataupun mempunyai klien yang ada masalah psikologi, tetapi biasanya klien mereka itu bukan bersifat klinikal. Maksudnya biasanya belum ada diagnosis ataupun tidak terlalu severe lah tahap kesihatan mental mereka. Maknanya Prof ni agak di tengah-tengah. Kaunselor ni yang belum ada diagnosis, Prof ni duduk clinical psychologist untuk cover orang yang dah ada, yang heavy sikit lah mungkin masalah dia. Dan kalau yang heaviest tu mungkin psikiatris yang mungkin terpaksa bagi ubat dulu sebelum boleh diberi counselling. Macam tu ke? Boleh dikatakan boleh katakan tu. Okay. So hari ni Prof kita nak cerita tentang anxiety. So anxiety ni kita nampak ada growing interest lah dalam media sosial terutamanya. Kita tengok ada dah banyak orang jual produk tentang anxiety dan banyak orang komen-komen tentang anxiety. So ada banyak claim di situ. So kita just nak cerita hari ni untuk tengok betul ke yang ada orang claim tu, betul ke anxiety tu macam tu kan. So macam tu maksudnya macam ni ada orang claim di media sosial tu lah. So basically Prof, anxiety tu apa dia? Okey. Saya saya mungkin nak juga tahulah tentang bagaimana anxiety ni muncul jadi saudara Junaidi mengatakan anxiety dah become a growing interest kan, di social media. Jadi saya juga agak curious untuk tahu bagaimana anxiety itu diterjemahkan, digambarkan di dalam social media. So yang kita nampak ialah orang kata dia rasa cemas. Lepas tu cemas, susah nak tidur, gastrik kadang dikaitkan juga dengan anxiety lah. Yang
yang banyaknya macam tu lah. So kalau kita tengok dekat komen tu, orang akan rasa dia akan tulis macam selalu berdebar macam tu lah. So biasanya macam tu lah. Jadi maksudnya mereka mencerita tentang simptom-simptom, simptom-simptom anxiety. Sebab saya tak tahu juga agaknya anxiety ni bila diterjemah dalam bahasa Melayu ataupun diterjemah oleh anak-anak muda kita, masih anxiety juga ke? Masih anxiety. Masih anxiety lah. Dan dia diceritakan dengan simptom-simptom lah. Tidak boleh tidur, berdebar-debar, cemas dan sebagainya. Okey. Jadi saya rasa kita bercakap tentang benda yang sama lah di sini okey. Maksudnya anxiety ataupun keresahan keresahan ataupun apa-apalah saja terma yang nak digunakan oleh orang yang mengalami anxiety itu kan. Mungkin terma dia berbeza sebab dia bergantung kepada apa yang dialami kan. Pengalaman dia lah. Terjemahan atas pengalaman dia. Saya ni bertugas di Kelantan dan saya bukan orang Kelantan. Jadi antara satu perkataan yang saya kena belajar untuk menterjemah anxiety itu adalah kenali. Jadi saya tak tahu kenali itu apa. Jadi dan dia saya macam berdebar macam tu. Berdebar dan bila saya minta pesakit saya tu untuk beritahu tentang kenali itu apa, dia pun tak tahu nak terjemah macam mana. Jadi saya pun tak tahu. Selepas beberapa lama baru saya tahu sebenarnya itu adalah palpitation lah. Maksudnya simptom dalam anxiety dan berdebar lah kalau dalam bahasa kita yang lebih formal. Okey. Jadi saya rasa umum banyak mengenal anxiety ni melalui simptom-simptom yang dialami oleh orang yang ada anxiety lah, ataupun define themselves as having anxiety diagnosis. Okay. Dan saya rasa semua simptom-simptom tu betul saja. Maksudnya tak ada simptom yang salah lah. Sebab masalah psikologi ni biasanya apabila kita telah terkena bukan terkena lah, kalau kita mula berasa tidak selesa, dia akan affect hampir keseluruhan, bukan setakat tubuh badan kita tetapi juga fikiran. As long as dia rasa betul itu. Kita boleh take it as a symptom dan kita boleh go further. Okay, sebab apabila kita go further itulah yang akan membuatkan kita membuat keputusan sama ada tahap anxiety mereka di mana dan memerlukan diagnosis ataupun sekadar keresahan biasa yang dialami oleh semua orang sebab dia rasa tak comfortable dengan sesuatu yang baru dan sebagainya. Nah, itu nak tanya tu, adakah semua berdebar tu anxiety atau adakah semua anxiety tu ialah berdebar? Kan? Okay. Sebabnya biasa je kalau kita orang ada stage fright, dia nak naik atas pentas, dia berdebar kan. Ialah banyak perkara lah yang buat dia rasa cemas kan. So at what level, pada aras mana yang kita boleh kata ini ialah penyakit. Okay. Kalau nak tahu ini adalah penyakit ataupun ini bukan lagi penyakit, kita perlu ada satu assessment yang detail lah, yang detail dan perlu berjumpa dengan doktor. Itu sebab kalau kita biasa dengar sila rujuk doktor jika ubat-ubatan ini tidak berkesan kan. Sebab bila kita berjumpa doktor, kita akan ditanya dengan soalan yang lebih panjang lagi sebab penting untuk macam mengenal pasti diagnosis sebenar. Sebab boleh jadi satu simptom tu dia mimik simptom penyakit yang lain. Dia seakan-akan. Dan satu lagi, kita ada banyak, kita panggil differential diagnosis. Differential diagnosis adalah satu keadaan dia berkongsi simptom. Kongsi simptom. Dua penyakit lain simptom sama. Jadi kita perlu jumpa dengan doktor sebab doktor yang akan tentukan. Doktor akan bertanya kita soalan, macam-macam soalan untuk dia rule out. Ni rule out satu penyakit. Datang pula satu diagnosis yang baru yang cuba dia hypothesiskan. Tanya lagi soalan, rule out juga, bukan. Tanya lagi. Jadi itu pentingnya. Sebab macam saya sebut tadi, masalah psikologi ni dia ada banyak dia berkongsi simptom yang sama. Orang yang kemurungan mungkin ada rasa resah. Kan? Jadi maknanya kalau dia kata berdebar, the only symptom, the only indicator, dia belum boleh 100% pasti yang itu ialah anxiety kan. Dia boleh jadi masalah lain kan. Atau mungkin masalah yang mekanikal mungkin kan. Boleh jadi. Maksudnya contohnya dia punya tahap tekanan darah kan, ataupun dia punya mungkin certain hormon. Maknanya sama je lah macam penyakit lain. Kalau kita ada simptom, kita suspect kita ada problem, kita pergi cari doktor lah. Betul. Untuk disahkan. Kita boleh buat saringan. Saya rasa saringan pun ada banyak kan di media sosial sekarang yang boleh membuat bagi kita some idea sama ada kita ada cukup tak simptom untuk mengatakan kita ni need to see someone.
saringan ni kalau kita tengok saringan psikologi di media sosial di internet, ada pelbagai lah, ada pelbagai jenis saringan yang kita pun tak tahu ini ialah datang daripada dunia perubatan ataupun pseudo psikologi kan. Pseudo untuk pendengar, pseudo ni bermaksudnya macam palsu lah. Yang maksudnya dia bukan datang pada dunia perubatan, dia datang pada dunia lain, dunia yang maksudnya tidak akademik, macam tu Doktor? Ke macam ni kalau pseudo ni? Ada satu saya dah lupa lah apa maksud pseudo tu, tapi dia something yang, ya betul lah, dia bukan berasaskan saya rasa scientific empirical evidence, tetapi dia very catchy dia macam menarik dia saya tak tahu dia punya terjemahan yang betul lah kot tapi dia pop psychology, dia pop lah. Dia salah in a way sebab dia tidak disokong dengan scientific evidence. Tetapi kalau ada mungkin penyelidik yang cuba memberikan sokongan, mungkin adalah dapatan-dapatan yang menyokong penemuan tersebut. Tapi buat masa itu belum lagi disokong. Tapi kita tak boleh nak kata okey memang salah. Kita tinggalkan tajuk pseudo dan pop psychology ni untuk sesi lain, sebab ni sesi yang menarik lah, sebab psikologi ni ramai yang berminat kan untuk tahu dia ni macam mana karakter orang kadang-kadang. So berbalik kepada anxiety tadi tu, apa test yang betul untuk orang buat? Okey. Saya rasa testing ataupun skill ni ada banyak. Jadi banyak. Saya tak nak katalah ada betul tak betul tapi lah. kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kan sedikit sebanyak tentang tahap ataupun jenis simptom yang tuan-tuan dan puan-puan alami, boleh saya rasa pergi ke social media, ke Google ke contohnya, dan cari saringan-saringan yang telah pun kita telah disahkan sebagai memang mengukur tahap keresahan. Tahap keresahan. Memang mengukur anxiety. Okay? So antara saringan yang saya tahulah adalah saya rasa GAD, okay? Generalized Anxiety Disorder. Ada beberapa form, beberapa bentuk. Tak silap saya berapa ya? 7, GAD 7, GAD 4, GAD yang lengkap tu 12, is it? Saya pun tak pasti. Saya tak ingat. Tapi dia memang ada banyak. Jadi GAD is saya boleh katakan standard screening lah. GAD. Okey, untuk para pendengar, nanti kita akan sharekan link di bawah ni. So nanti bolehlah siapa yang berminat nak tahu, kita akan sharekan test ni. Dan kita akan tolong scoring lah, sebab scoring ni kita tak boleh buat sendiri, Prof. Scoring kita boleh buat sendiri, tapi dia punya terjemahan mungkin kita perlukan bantuan lah. Nak interpret. Kita boleh kira sebab scoring tu cuma mengira. Tetapi dia punya interpretation kalau boleh jangan interpret sendirilah, takut nanti kita unnecessarily anxious. Faham. Okay. So kita pandai-pandai interpret sendiri kan. Okey, ini keputusannya lah 7, maka saya ialah anxiety yang teruk contoh. Saya rasa ada skala, ada scale yang bagi dah kategori tu. Awak kat mana kan. Jadi tak salah saya rasa untuk kita tahu kita di tahap mana kan. Tapi kalau kita rasa saya ni dah tinggi tahap saya punya anxiety, jadi saya takut, silalah pergi rujuk orang yang lebih tahu daripada kita duduk diam-diam dan kata teruk, anxiety saya teruk, saya tak tahu. Jangan mandai lah kesimpulan dia. Maksudnya kalau rasa so, kita boleh ambil test, tapi keputusan tu perlu rujuk pada profesional. Kalau kita rasa perlu, kalau kita rasa kita ambil test dan keputusan kita mild ataupun no anxiety, tak perlulah. Kan. Faham. So nanti kita akan share mungkin dalam bentuk Google Form kot. Jadi tuan-puan boleh ambil test tu dan kita cuba untuk bagi feedback lah, apa dia level anxiety tu kalau ada kan. Anxiety ni pada tahap mana dia boleh jadi satu masalah? Pada tahap yang tinggi lah. Maksudnya macam mana rupa anxiety yang bermasalah tu? Macam mana rupa Kalau dalam DSM-4 kita akan kategorikan dia sebagai satu penyakit, satu disorder apabila dia ada meet beberapa kriteria lah. Muhammad, Umi nak cakap. Bila dia meet beberapa kriteria, iaitu dia mula mengganggu fungsi.
mengganggu fungsi. Fungsi hidup. Dan biasanya bila pesakit tu dah datang berjumpa dengan doktor ataupun psikologis, dia telah terganggulah fungsinya. Mama jangan mengganggu fungsi. Mengganggu fungsi kehidupan. Maksudnya dia mungkin perlu pergi kerja, dia tak boleh pergi kerja. Kan? Dia perlu buat presentation, dia tak boleh buat, dia mengelak kan. Ataupun kalau anxiety ni satu indikator yang biasanya membuatkan orang datang jumpa doktor adalah panic attack. Panic. So anxiety ni boleh membawa kepada panic attack. Biasanya dia jadi disorder bila dia telah ada panic attack. Okey. Sebab bila panic attack biasanya orang tak boleh tahan. Maksudnya kalau orang kemurungan, saya boleh dapat satu pasien kemurungan yang dah murung 6 tahun, 7 tahun baru datang jumpa doktor. Okay? Tapi kalau orang anxiety biasanya dia boleh bertahan dengan anxiety dia beberapa lama, tetapi once dia dapat panic attack, biasanya dia tak boleh tahan. Okay? Dia tak boleh tahan dan dia kena pergi jumpa doktor. Tetapi mungkin panic attack tu ada 2-3 kali lah sebelum dia jumpa doktor, dia cuba lagi. Sebab bila once panic attack tu telah datang, biasanya orang akan rasa dia out of control. Faham. So panic attack ni bukannya macam panik yang biasa. Kalau panik biasa tu maksudnya kita ada trigger kan. Kita biasa bawa kereta, tekan brake, biasa berhenti, tiba-tiba brake tu kosong, tak berhenti. So orang panik. Ataupun dia duduk dalam kolam, tiba-tiba dia kaki dia kejang, dia tak boleh berenang, dia jadi panik. Itu panik yang biasa. So kalau panik disebabkan anxiety ni, beza ke? Panic yang disebabkan anxiety boleh bermula dengan reason tadi, dengan trigger. Dia boleh menjadi, kita panggil first experience. Yes, predisposing triggering factor. Kita boleh panggil dia macam dia ada trigger sebab dia macam ada sebab. Ada sebab jadi dia panic. Okay? So dia boleh berlaku sebagai first episode. Sebab panik yang semua orang pun lepas tu yang panik yang tetapi katakanlah panik yang pertama tadi very traumatized kan, dia rasa macam sangat teruk ke whatever. Lepas tu dia pula ada personality yang anxious. Orang yang anxious, as a person dia anxious kan. Jadi dia sentiasa berdebar-debar. Macam mana kalau saya dapat balik semula that kind of panic kan? Fikiran dia akan terfikir kan. Jadi terbayang-bayang. Then dia mungkin akan dapat the second attack without trigger. Tanpa trigger. So first experience tu macam dia learning lah, learning phase untuk dia. Dia belajar untuk panik, lepas tu dia panik lagi tanpa ada sebarang trigger yang maksudnya perlu dia panik lah kan. Tak semena-mena tengah minum mungkin jadi panik ke macam tu. Boleh jadi lah. Tapi macam saya sebut tadi, macam saudara Junaidy sebut tadi, panik tu is a common experience to many. Semua orang pun boleh jadi panik. Lepas tu biasanya kita akan bertenang lah selepas itu kan. Dia dalam satu condition yang sekejap, lepas tu kita tahu dia akan berakhir. Kan, kita tahu kan. Tapi orang yang anxious dan ada panic attack, dia ada satu lingering thoughts. Benda ni fikiran yang sentiasa bermain-main. Macam dia tak boleh berhenti ni kan. Kan maksudnya. Jadi macam dia membawa bersama pemikiran itu menyebabkan dia vulnerable kepada attack yang lain. Seterusnya. So macam dia sentiasa bersedia bila aku nak kena, dia sentiasa bersedia sebab dia ingat dengan bersedia dia tak akan dapat panic attack. Dia jadi bersedia dan juga macam anticipate yang dia akan kena, macam dia menunggu-nunggu pula bila nak kena. Dia tak perlu menunggu, dia tapi dia cuba berhati-hati, dia ingat berhati-hati. Dia ingat, dia cuba bersedia. Tapi sebenarnya dia sedang menyediakan diri dia untuk kena. Dan apabila panic attack itu berlaku, of course dia rasa sangat kecewa lah, saya rasa, ataupun sangat takut lah, bertambah takut. So panic attack tu macam mana pula Prof nak define panic attack? Dia cantiknya di-define oleh orang yang mengalami panic attack. Okay. Maybe kalau dia pernah kena nanti boleh share kat ruang komen kot. Kalau nak jadi kita punya tetamu jemputan pun boleh. Boleh. So kita boleh tanya secara live kan. Jadi dia adalah satu simptom yang agak serupa antara satu sama lain kan. Tetapi maksudnya bagi saya, kalau kita nak tahu macam mana rasa dia, cantiknya kalau orang yang pernah mengalami panic attack tu boleh terangkan kan. Maksudnya, tetapi secara keseluruhan kalau saya boleh simpulkan adalah bila kita rasa yang kita tidak dapat mengawal diri kita, rasa macam
macam nak gila tau. Macam kita ni kat mana, kita rasa macam sangat takut berdebar-debar, kita rasa kita boleh pengsan ataupun kita rasa boleh buat benda yang nampak bodoh, nampak gila di hadapan orang. So bila dia kena panic attack tu, dia punya reality tu macam distorted macam tu lebih kurang ke? Dia rasa macam dia tidak berada, bukan berada di bumi yang nyata macam tu dan lah. dia rasa macam out of control, macam sebenarnya takut lah. The feelings is anxiety, takut pula, tetapi the perception is macam mana kalau saya buat sesuatu yang bodoh sekarang ataupun satu yang kelihatan gila. That is the thoughts yang related to that. Ataupun mungkin thoughts yang agak common juga adalah mati lah. Macam mana kalau sebenarnya saya ni sedang sakit jantung, on the way nak dan mati, saya dah mati dah ni. Jadi the sedang fear of that, Israel datang macam as if kan? macam dah mati dah ni, gitu. Faham. Tapi pada physiologically the symptoms tu mungkin betul lah dengan apa yang dirasa, iaitu jantung dia akan berdebar laju-laju kan, dia akan macam tak boleh nak bertenang kan. Dia begitulah dia punya sifat tu. Okey, balik pada anxiety tadilah. So kita sampai kepada mengisi isi questionnaire untuk tahu kita ni ada anxiety ke tidak kan. So selepas kita dah dapat result tu, certain score akan kata kita kena pergi jumpa doktor dan dapatkan treatment selanjutnya kan. Untuk yang belum sampai ke level tu kan, adakah dia masih boleh hilang sendiri ataupun ada cara untuk mengubati supaya dia hilang? Maksudnya sebelum tahap yang dia tak boleh kontrol diri dia kena jumpa doktor, ada satu level sebelum tu. Sebelum dia ni terpaksa jumpa doktor atau penyakit tu takkan hilang, pada level tu ada tak apa-apa yang boleh dibuat? Dia ada. Okey. Ada banyak. Sebab satu, anxiety ni dia takkan hilang. Okay? Oh, takkan hilang. Sebab dia ada satu common responses kepada mana-mana keadaan. Dia biasa kita macam kita nak kahwin, nak nikah, berdebar-debar kan. Sebab tu disebut anxiety disorder kan. Betul. So as long as selagi anxiety itu in order, okey lah. Sebab kita perlu anxious. Kita perlu ada anxiety, kita perlu ada sedikit rasa anxious untuk kita katakan nak bersedia kepada sesuatu presentation yang penting. Kalau kita tak ada anxiety, kita tak ready kan. Kalau tak ada berdebar langsung tu satu problem ke? Saya rasa satu problem. Juga kalau dia tidak berdebar langsung, tapi dia masih boleh melakukan kerja dia, mungkin tak apa. Tapi kalau dia kena tunggu macam nak ada rasa takut sedikit, sebab the anxiety ni pun is macam one way to move us forward. Kan, maksudnya kita takut duduk kat tempat yang kita tak selesa ni, ada sesuatu akan berlaku ni, jadi kita pun ke depan, dan ke depan tu boleh jadi kepada benda yang lebih baik. Kan, jadi kita perlu juga itu pada kadar yang secukupnya. So kalau tak ada anxiety langsung, so kata presentation esok kita just relax, tak buat apa-apa kan. So itu pun masalah lain pula tu. Masalah lain kita boleh buat siri lain lah. Dan itu kan. Okey. So cara dia kan. Cara dia maksudnya kita perlu ada sedikit appropriate anxiety lah saya sebut. Okey, bagus, good. Jadinya tapi bila dia banyak, katakan kita takut bukan esok lah, minggu depan katakan sesuatu benda yang penting nak berlaku dalam hidup kita, tapi kita takut, jadi kita spend masa kita takut saja instead of bersedia. Kita tak nak itu kan. Kita nak, maksudnya takut tu move kita untuk bersedia, bukan sampai membuatkan kita tak boleh function. Sampai alamak sentiasa fikir ataupun fikir macam mana kalau tak perfect, tak jadi kan. Jadi ada beberapa cara lah untuk kita macam mengawal supaya anxiety itu ada tetapi tidak limit us lah to function tak, kan. Tak mengganggu fungsi lah. Tak mengganggu fungsi. Nombor satu yang paling simple, breathing lah. Sebab bila kita anxious, bila kita berdebar, biasanya pernafasan kita lupa nak bernafas dengan betul. Nafas kita tak tenang lah kan. Kita macam berdebar kan. Jadi kita punya jantung pun pump tu laju kan. Jadi benda yang memang cepat kita boleh buat adalah breathe slower. Terus masa tu. So ada banyak cara untuk breathe slower. Ada banyak cara, boleh Google. Salah satu yang simple dia disebut sebagai box breathing. Box breathing. Box breathing very simple. Kita bayangkan kotak kan. Kalau kita nak lukis kotak, satu line yang ada 4 line kan, 4 segi. Satu one after another. So pada one line tu inhale,
Lepas tu another line Lepas. hold. Hold. Okay. Ada lain exhale. Exhale. Lepas tu hold lagi. Another pause. Oh, pause. Lah. Bukan hold pause, berhenti pause. untuk do another breathing. Satu cycle lagi. 7 cycle biasanya. 7 cycle. 7 times. Nanti penonton boleh try training lah supaya kalau kena anxiety nanti boleh buat kan. Bukan kalau kena anxiety kena buat ya. Sebenarnya itu lagi satu kesilapan yang biasa pesakit kita buat. Deep breathing ni kita kena practice. Okay? Kita memang dalam kehidupan seharian kita sentiasa je bernafas. Kita tak perasan pun kita bernafas. Allah memang bagi kita bernafas. Bila tak boleh bernafas baru kita perasan. Iyalah. Bila kita terpencungak-cungak baru kita perasan yang kita tu sebenarnya ada nikmat pernafasan kan yang betul. Okay? Jadi kenapa deep breathing ni ataupun box breathing contohnya tak boleh dibuat masa kita anxious sahaja. Okay? Dia kena dibuat masa kita relax supaya otak kita ada cue, this is when I can breathe slower. Bila kita buat tu maksudnya otak kita dah signal saya kena breathe slower. So lama-lama neuron dalam otak kita ni belajar. Bila kita bagi instruction one line, then kita akan pause. Automatic. Jadi dia kena a training. Dilatih lah. Perlu dilatih. Jadi buatlah, maksudnya buat macam biasa-biasa bila lapang tu buat gitu. Jadi otak pun dah ada cue. Jadi bila kita anxious, kita bagi cue yang sama, otak akan boleh terima signal tu dan bolehlah buat. Banyak patient kita, patient saya, dia akan buat deep breathing pada masa dia anxious. Tak boleh. Sebab masa tu otak dia tak ada belajar lagi benda tu. Jadi cuba untuk ingat balik apa yang dia belajar dengan saya. Reflect dia tu belum ada. Jadi bila dia cuba balik belajar, dia tak jadi. Dah dia anxious. Bila tak jadi, alamak tak jadi, dia anxious lagi. Anxious lagi. Lepas tu balik datang tak berkesan lah doktor. Because I need a practice. Okay. Dan sebenarnya bila kita dah anxious, apa benda kita buat pun tak jadi. Itu sebab kita kena ada that additional skill untuk kita lakukan. Jadi kita kena buat dulu. Barulah kita boleh amalkan masa kita anxious tu. Dan bila kita amalkan, anxiety tadi datang, dia akan pergi dengan lebih cepat sebab kita dah paksa nafas kita untuk slower. Maksudnya. Sebab kita dah kontrol kita punya pernafasan, jadi anxiety kita pun mungkin akan lebih mereda. Anxiety tu masih ada, tetapi dia reda sebab kita dah kawal satu physiological responses, iaitu the heart rate. So bila kena anxiety attack ni mungkin satu benda tak boleh mikir lah, orang kata kan, tak boleh mikir. So dengan kita slower kita punya panic, kita punya anxiety tu, kita boleh slower kita punya breathing. Slowerkan kita punya breathing tu, kita boleh start berfikir balik macam normal kan. So fikir apa solusi kepada isu-isu yang ada kat depan mata ni lah. Faham. Selain tu ada tak ubat ke, suplemen ke, petua ke, senaman ke? Okey. Sebelum ubat lah kot sebab sebelum ubat biasanya orang tak nak makan ubat kan. Yalah, takut nombor 2 pinggang lah apa. Kan. Jadi nombor 2 praktis pernafasan yang pertama. Yang kedua, saya ni cognitive behavior therapist. CBT. Saya cognitive behavior therapy, maksudnya macam saya sebut tadi, clinical psychologist ni dia punya perkhidmatan adalah psikoterapi. Psikoterapi ni ada banyak jenis, banyak approach to psychotherapy, bergantung kepada apa yang kita belajar. Training kita. So I am trained as a cognitive behavior therapist. Saya ada juga sedikit training dalam therapeutic play yang pakai client centered therapy. Client centered therapy. Itu ada additional training yang saya buat. Tapi mainly saya guna kebanyakannya cognitive behavior therapy, iaitu satu bentuk terapi yang yang assume, yang buat assumption orang ada masalah psikologi disebabkan pemikiran mereka. So punca segala masalah, ikut teori tu, punca segala masalah psikologi tu ialah cara berfikir atau apa yang dipikir. Kebanyakan masalah tu secara adatnya ialah sebab kita cara corak berfikir dan apa yang kita fikir, konteks dan konten dia lah. Faham? Konteks dan konten fikiran, pemikiran. Jadi kita punya assumption, pemikiran yang negatif dan automatic thoughts yang akan menyebabkan keresahan, masalah emosi, dan juga akan ada implikasi pada tingkah laku. So itu kita punya approach, approach of therapy. Jadi berbalik kepada soalan tadi kan, selepas kita deep breathing, itu behavior
techniques. To behavior. Behavior kan, kita change our behavior kan. So dalam komponen CBT juga behavior kan, to behavior. Cara kedua, kita boleh buat cognitive techniques kita panggil kan. Satu cognitive. Ya, Prof. Kognitif ni orang Melayu kita tak biasa dengar. Kognitif ni apa dia? Kognitif ni pemikiran lah kot. Pemikiran, akal ke? Thinking. Proses berfikir tu. Konten. Apa yang kita fikirkan. Dia lebih pada konten saja. Konten so saja. kognitif tu apa yang kita fikirkan. Faham? So apa yang kita fikirlah, apa yang ada dekat dalam fikiran. Tapi dia, lebih daripada itu, lebih daripada konten tu, it could be also the image, apa yang kita bayangkan, the perception, masih lagi lah, dia masih sensori kita lah, apa yang kita dengar dalam kepala, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasa mungkin kan, kadang sakit, apa yang kita fikir kita akan rasa, kan? So sebelum lagi kita fikir lepas ni mesti rasa macam ni, macam tu. Sebab cognitive behavior therapy ni dia punya assumption macam saya sebut tadi, ni event, event, peristiwa. Lepas tu ni perasaan kan, takut, sedih, marah, apa semua kan. Tengah-tengah ni kita assume ada thinking. In between. Antara peristiwa dengan respons ada thinking. Jadi kita rasa thinking yang membantu akan menyebabkan respons tu lebih helpful. So event can be macam-macam disaster. Contohnya event adalah yang teruk sekali, contohnya peperangan di Palestin kan. Kan. Bayangkan apa agaknya kalau kita lah menjadi orang Palestin tu, apa agaknya respons kita? Mungkin takut lah apa benda kan. Kan. Tapi orang Palestin, kenapa dia, kalau kita tengok video-video kan, dia sentiasa berdoa, bersemangat, ada jarang kita tengok menangis kan. Jadi kenapa? Apa yang menyebabkan tu? Kalau CBT adalah the way they think lah. Kognitif tadi apa yang dia fikirkan, apa yang dia percaya, apa yang dia pegang, mungkin dia punya mungkin maksudnya apa yang dia cakap pada diri sendiri masa benda tu berlaku kan. Of course lah, iman kan. Tapi benda tu pun kalau dalam CBT ni kita superficial je, dia thinking, dia tidak dalam, dia tak sampai kepada kolbu lah tak sampai ke situ lah. Mungkin secara teori CBT tu benda contohnya mungkin mereka ni kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, kita datang pada Allah, Allah nak ambil kita, ambil lah, macam itu mungkin betul. Compare dengan orang yang mungkin bila kena disaster yang sama, dia fikir macam benda pasal kehilangan harta, habislah aku sakitlah, habislah harta yang aku kumpul selama ni. Itu semua tu akan datangkan respon yang beza dengan orang kata ni Allah punya, Allah nak ambil lah. Betul. Faham. Okey, jadi kalau kita nak pergi kepada teknik yang kognitif tadi, teknik yang tinggal laku kognitif, bila kita dah macam bertenang sedikit selepas kita buat deep breathing tadi kan, kan kita dah mungkin rasa in control sikit, kita boleh duduk, dan kita boleh tulis, apa sebenarnya yang datang dalam fikiran aku tadi ni, ataupun sekarang what I am thinking, aku tengah fikir apa ni sebenarnya, aku rasa nak mati, contohnya whatever, kita boleh catatkan, itu kita punya pemikiran. Lepas tu mungkin kolom yang kedua adalah betul ke apa yang aku fikir ni? Ada ke evidence yang support apa benda yang aku fikir sekarang? Tak ada, aku elok je sekarang ni. Gitu. That can be done lah. Tetapi itu yang biasanya kita buat dalam terapi. Ni dah macam apa? Socratic thinking kan, dia berdialog dengan diri sendiri. Ada macam tu, memang begitulah, kita punya teknik memang Socratic question. Tetapi tak semua orang ada skill skill ataupun tak biasa. Orang tak biasa berfikir tentang fikiran mereka. Kan. Sebenarnya fikiran ni dia boleh kita keluarkan, letak depan, dan kita tengok apa benda yang aku fikir tadi ni, betul ke? Kan. So di situ perlunya psikologis untuk tanya soalan-soalan yang betul. Tanya soalan-soalan yang betul kepada yang kita yang orang biasa yang tak biasa tanya soalan pada diri sendiri kan. So biasa kita just ada satu stimulus, kita respon atau react, mungkin orang sebut ada respon, kita react kan. Kita tak respon, sebab respon tu perlu ada thinking di tengah kan. So kita just automatically, orang cakap ni kita balas kan, tanpa kita fikir apa benda yang kita balaskan tu. Macam itulah. So kalau di segi ubat-ubatan ni kepada psikiatris lah So memang ada ubat-ubatan untuk anxiety.
Ada ubat untuk macam menenangkan lah, ubat menenangkan, penenang. penenang lah. Faham. So kita sampai target masa gitulah 30 minit. Kita kalau lama pun mungkin orang tak sempat nak menghayati kan. Kita punya kepala ni cepat je nak pergi berlayar dan bergayut pada idea dia yang lain kan. So saya rasa cukup lah setakat 30 minit kita punya session, supaya semua orang dapat menghayati sepenuhnya lah dan tak ada sesi yang membazir. So mungkin selepas ni kita akan ada sesi kedua ataupun pada tajuk lain pada masa yang 30 minit juga kan. Okay Prof, akhir apa sebagai penutup lah, apa pesanan Prof kepada sorry tema utama dia sebenarnya kita nak bagi nasihat kepada orang yang setiap kali dimomokkan dengan ciri-ciri anxiety tu. Ada kadang-kadang dia rasa okey, aku ni ada anxiety sebab ada simptom-simptom tu kan, dan dia terus je macam cepat-cepat nak confirmkan dia tu ada anxiety kan. Dan dia buat benda-benda yang orang yang anxiety sepatutnya buat, sedangkan dia sebenarnya tak ada pun anxiety tu, dia cuma berdebar biasa je. Kan, sebab sekarang ni banyak kan orang duk Google kan, orang kata sakit kepala sikit, orang kata aku kena stroke ni sebab dia Google, dia kata simptom stroke ialah sakit kepala. So bila sakit kepala dia kata aku ni kena stroke sebabnya dia tidak didiagnose kan. So hari ni memang banyak lah, so orang baca-baca dia berdebar sikit, dia rasa dia anxiety. Prof ada pesanan kepada orang-orang macam ni? Sebab daripada dialog tadi kita rasa macam kalau orang tu tak ada anxiety dan dia treat diri dia sebagai ada anxiety, mungkin ada kesan yang tak berapa elok kan. Ke okey je? So macam berdebar tu perlu, tapi dia aku ada anxiety, aku kena jauhkan diri aku daripada trigger ni kan. Avoidance kan. Avoidance tu another symptom lah yang sebenarnya akan sustain the condition. Saya melihat benda tu mungkin one level higher. Saya nak melihat apa keperluan kita untuk mendiagnose diri sebenarnya. Jadi macam kita rasa tak best kan, so kita duk mencari menggapai-gapai apa benda yang tak best ni. Mungkin ada benda dalam kehidupan kita secara menyeluruh yang tak pleasant, tidak menyeronokkan. Jadi kita macam mencari-cari. Kalau kita dapat satu diagnosis, dia akan menjawab soalan kenapa kita ni tak gembira ataupun tak happy. Jadi instead of macam keep finding reason untuk penyakit, kan, tak semestinya reason pada tak happy tu penyakit kan. Mungkin ada reason lain kan. Mungkin ada benda yang kita perlu buat, hubungan kita dengan manusia ke, hubungan kita dengan Tuhan dan sebagainya kan. Jadi itu satu. Another thing, kadang-kadang ada trend ada trend untuk di kalangan macam anak-anak muda kita. Saya bukanlah nak kata, tapi maksudnya dalam kalangan pesakit saya pun kan, macam ada satu kita nak kata apa, wave satu wave satu gelombang. Satu gelombang, macam masing-masing ada dia punya diagnosis. Macam nak pakai pangkat sini saya anxiety. Bukanlah dia bangga bukan tapi dia rasa nak belong. Nak rasa belong kepada perhatian itu ke? Dia nak rasa mungkin dan dia nak rasa dia belong kepada sesuatu community mungkin, ataupun satu grup. Sebab kenapa dia nak rasa macam tu? Sebab dia tak rasa belong. Okey. Dengan dalam kehidupan dia seharian, dia rasa dia ni macam tak sama dengan kawan dia, dia tak sama dengan adik-beradik dia. Dia rasa dia unik lah. Dia rasa dia macam different, orang tak faham dia. Tapi bila macam ada orang yang berkongsi simptom yang sama, dia rasa belong to that group. Jadi saya rasa masalah tu bukan masalah simptom ataupun disorder tu. Masalah tu lebih kepada sense of belonging. Sense of belonging tu tak dapatlah diubat dengan ubat anxiety ataupun deep breathing. Okay, so dia perlu pergi kepada, mungkin dalam terapi kita boleh bercakap lebih tentang benda itulah. Jadi apa entah soalan tadi saya pun dah tak ingat. Jadi saudara Junaidi kata sesuai ke kita untuk go and match diri kita kepada benda tu kan. Okay, betul lah. Kalau the common things orang akan sebut pergi berjumpa doktor. Saya nak mencuba instead of only pergi berjumpa doktor, yang mungkin tak perlu kan, sebab doktor biasanya akan pergi pada diagnosis lah. Kalau ada ataupun kata tak ada kan. Bila tak ada, biasanya orang patient tak puas hati pula sebab dia kata tak ada, kenapa saya rasa tak best macam ni kan.
kita boleh pergi kepada more positive approach. Positif. Sebab yang itu more kepada pathological approach of treatment. Maksudnya kita rasa tak best, kita cari apa benda yang tak best, kita dapat diagnosis. Kalau positive approach to kita panggil positive psychology kan, kita mula buat benda-benda yang positif lebih banyak lagi. Instead of rasa tak best ni, rasa macam tak nak bangun tidur, bangun. Okay? Rasa macam tak nak start kerja kita, start juga. Acknowledge, saya rasa macam tak nak sangat buat kerja saya sekarang, tapi saya buat. Okey, faham. So itu satu topik yang menarik tapi kita akan kupas hari ni lah. Mana boleh habiskan semua hari ni, nanti tak ada sambungan. So ini settle saya rasa tentang anxiety. So nanti kita akan pergi pada sense of belonging, tu macam step higher kot, ataupun kita kata lebih mendasar dalam bidang psikologi kan, lebih basic untuk kita share kepada tuan-tuan dan puan-puan. So kalau rasa Moodcast ini berguna, subscribe lah supaya nanti dapat supaya nanti dapat notification, tekan butang loceng tu supaya nanti dapat notification untuk episod-episod yang baru, sama-sama belajar. Dan mungkin nanti kita akan share juga macam mana kita nak bagi first aid treatment kepada orang di sekeliling kita yang ada masalah psikologi kan. Pada diri kita sendiri dulu. Pada diri kita sendiri dulu. Okey, kalau kita ada kan. Okey, mungkin Rojan ni terlupa agaknya. Kita welcome, encourage soalan-soalan ataupun respon-respon. Kalau ada soalan, biasanya kalau cakap macam ni ada benda yang kita tak cover kan, so ada persoalan yang masih terbuku dalam hati, boleh letak di ruang komen. Yang mana boleh saya jawab ataupun kita respon, kita akan respon lah. So kita akan collect dan kita akan respon pada sesi yang lain. Sebab tu kena subscribe tu, bukan suka-suka suruh tu. Okey Prof, terima kasih. Alhamdulillah selesai sesi pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.